Terima kasih. Lagipun saya maklumkan ya, Mak, Kelang tolong duduk jauh. Sehingga peringkat ini 18 daripada barisan dah berucap, PKR 6 orang, DAP 5, PAS 5, SAPP 1, bebas 2. Dan DAP ada 29 ahli, sementara PKR dan PAS ada 23 ahli dalam Dewan masing-masing. Terima kasih ya, Mak. Sila, Kelang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua supaya memberi peluang kepada saya untuk membincang beberapa isu pada pandangan saya kritikal berkait dengan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat lalu. Sebenarnya saya ada 9 isu saya nak bangkit. Pertama, isu pertama saya nak bangkit ialah anggaran pelaburan langsung asing yang mengelurukan, iaitu misleading FDI figures. Sebenarnya dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, anggaran pelaburan langsung dikatakan tertinggi di Asia. Malaysia telah menerima pertumbuhan yang tertinggi di Asia. Tetapi pada pandangan saya, bila saya ambil fakta-fakta yang diberikan kepada saya, kepada Dewan Mulia ini dan compare dengan UN Economic Social Commission for Asia and Pacific Report, dapat beberapa canggahan. Dan juga saya minta kerajaan menjelaskan. Sebenarnya apa yang Perdana Menteri mengatakan ialah dalam ucapan belanjawan 2011 mengatakan bahawa FDI ke Malaysia telah pulang balik malah telah berkembang 6 kali ganda dan telah tercecah 29 bilion ringgit untuk tahun 2010. Malah Perdana Menteri mengatakan bahawa Malaysia mencatat pertumbuhan yang tertinggi di Asia. Tetapi the UN Economic Social Commission for Asia and the Pacific dalam laporan mereka yang dikeluarkan 4 bulan lalu, Asia Pacific Investment and Trade Report yang dikeluarkan pada Ogos 2011 mengatakan bahawa rantau Asia is at the forefront of attracting direct investments, foreign direct investments. 75% of this goes to just 5 economies, China, Hong Kong China, India, Russian Federation dan Singapore. Saya tak nampak nama Malaysia di sini walaupun saya percaya Malaysia harus di sana kalau kita tertinggi di Asia. Laporan UNESCAP juga mengatakan bahawa pada tahun 2011, ekonomi negara India dijangka mencatat pertumbuhan ekspor tertinggi sebanyak 11.3%, diikuti oleh Republik Korea 11%, China 10.8%, Thailand 10%, Indonesia 9.9% dan akhirnya Malaysia sebanyak 7.9%. Perdana Menteri mengatakan bahawa Malaysia telah mencatat pertumbuhan yang tertinggi di Asia. Tetapi UNESCAP, UNESCAP, fakta mereka mengatakan Malaysia adalah dalam tahap yang bawah sekali, 10%. Laporan UNESCAP juga menunjukkan bahawa untuk rantau ASEAN, Singapura telah menerima 35% daripada FDI yang datang ke ASEAN, diikut oleh Vietnam sebanyak 17%, Indonesia 16%, Thailand 13%, dan Malaysia dalam tahap yang bawah sekali iaitu 10%. Ini jelas menunjukkan bahawa ada percanggahan di antara fakta-fakta yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan 2012 dan badan UNESCAP ini. Laporan UNESCAP ini dikeluarkan pada bulan Julai 2011 iaitu 4 bulan sebelum bajet 2012 menunjukkan Malaysia dalam tahap rendah dan bukan mencatatkan pertumbuhan FDI yang tertinggi di Asia seperti dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang harus dirisaukan oleh Dewan Yang Mulia ini ialah Malaysia telah hilang daya saing dengan negara jiran seperti Thailand dan Indonesia, termasuk negara kurang maju iaitu Vietnam, less developed nation, Vietnam. Ya, Mak. Kalau belum habis sambung tengah hari ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih. Sejumpa dengan Kelang untuk 25 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya akan sambung dari mana saya lepas tadi. Apa yang harus dirisaukan ialah Malaysia telah hilang daya saingan dengan negara-negara jiran seperti Thailand dan Indonesia, termasuk negara kurang maju ataupun less developed nation seperti Vietnam. Mereka telah overtake Malaysia dan jelas bahawa negara kita telah hilang competitive advantage dengan negara-negara anggota ASEAN. Saya harap Kementerian Kewangan dapat menjelaskan hakikat sebenarnya mengenai foreign direct investment ini dan juga canggahan angka-angka yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan beliau
dan juga angka-angka yang telah diberikan oleh United Nations Economic Social Commission for Asia and the Pacific. Dan soalan di sini ialah, adakah Malaysia benar-benar mendapat FDI yang tertinggi di Asia? Isu yang kedua saya nak bangkit, yang dipertua, ialah berkait dengan hutang negara dan juga hutang isi rumah. Isu ini saya telah bangkit beberapa kali dalam Dewan Mulia ini sebab saya percaya dalam Malaysia kemungkinan besar akan menghadapi krisis besar pada masa yang akan datang. Pada masa kini hutang kerajaan ialah lebih kurang 53% GDP ataupun KDNK, dan hutang isi rumah ataupun household debt ialah lebih kurang 80% KDNK. Malah hutang isi rumah di Malaysia adalah kedua tertinggi di Asia selepas Korea Selatan. Kajian di Malaysia menunjukkan bahawa, saya fikir kajian Bank Negara ini menunjukkan bahawa 50% daripada pendapatan isi rumah ataupun household income digunakan untuk membayar hutang. Walaupun keadaan hutang ini tidak dalam tahap bahaya, tetapi ia tidak bermaksud bahawa keadaan hutang negara dalam tahap yang boleh katakan selesa. Apa yang jelas ialah jika kita tidak kawal pinjaman hutang, maka kita akan berhadapan dengan kemelisan ekonomi seperti yang dihadapi oleh Amerika Syarikat dan juga Greece pada tahun-tahun yang akan datang. Trend hutang kerajaan dan hutang isi rumah bukan mampan, unsustainable, dan trend yang membimbangkan. Untuk kurangkan hutang, kerajaan mungkin memperkenalkan penjimatan atau austerity pada masa akan datang, dan ini akan mempunyai kesan ke atas perkhidmatan kerajaan untuk rakyat. Beban hutang akan ditanggung oleh generasi yang akan datang. Dan lebih penting lagi, kerajaan mungkin terpaksa mengurangkan peruntukan untuk pendidikan, kesihatan, perumahan supaya membayar balik hutang yang telah dipinjam. Pada pandangan saya, generasi akan datang tidak seharusnya dibebani untuk sikap yang tidak bertanggungjawab generasi ini. Saya minta supaya Kementerian Kewangan menggariskan satu strategi dan master plan untuk menurunkan kadar pinjaman, bukan sahaja untuk pihak kerajaan tetapi juga untuk pihak isi rumah, supaya Malaysia tidak menjadi indebted or debted nation. Dan mungkin satu ceiling boleh ditentukan terhadap pinjaman seperti yang disarankan oleh Indra Makota, dan isu ini boleh dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan. Isu yang ketiga saya nak bangkit ialah mengenai tenaga nuklear. Tuan Pertua, beberapa bulan lalu selepas desakan rakyat Malaysia, Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan Malaysia tidak akan mengimplementasikan program tenaga nuklear dan pembinaan loji nuklear tanpa perbincangan dan proses rundingan yang luas. Tetapi beberapa perkembangan baru menunjukkan bahawa keputusan ataupun pengumuman Perdana Menteri untuk mengadakan rundingan dengan rakyat adalah hanya satu public relations exercise. Apa yang dikatakan tidak dikotakan. Baru-baru ini kerajaan Malaysia, khususnya kementerian, telah menandatangani perjanjian kerjasama ataupun cooperation agreement dengan Jepun dan Korea Selatan. NGO di dua buah negara tersebut telah mengkritik tindakan kerajaan mereka, terutama sekali di Jepun, di mana ia tidak dapat menangani krisis Fukushima. Sifat kerajaan Jepun ini telah dikutuk sebagai satu yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermoral. Beberapa bulan lalu, Kementerian Tenaga, Air dan Teknologi Hijau telah keluarkan iklan menjemput syarikat-syarikat antarabangsa, syarikat-syarikat public relations antarabangsa untuk undertake public relations exercise di Malaysia supaya dapat menawan hati rakyat Malaysia. Tindakan kerajaan jelas menunjukkan bahawa kerajaan akan meneruskan rancangan untuk membina loji nuklear di Malaysia. Memandangkan Malaysia Nuclear Power Corporation telah dibentuk untuk menguruskan semua aktiviti berkait dengan pembinaan loji tenaga nuklear. Apakah rancangan kerajaan untuk mengadakan rundingan dengan stakeholders? Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah memberi jaminan bahawa dengan izin, Menteri mengatakan had also said that the government will not do maksudnya membina loji nuklear secretly without informing the public. And Chin added that the Malaysian Nuclear Power Corporation had opened a tender to international consultants to conduct a study on the location, suitability and safety of the location, type of technology and public acceptance of the proposal.
Saya nak tanya kepada Menteri berkenaan mengenai progres atau perkembangan dalam proses tender ini dan mengapa tidak ada rundingan dengan stakeholders di di Malaysia, tetapi kerajaan meneruskan rancangan pembinaan loji nuklear secara rahsia. Saya minta Menteri Tenaga kemukakan pada Dewan Yang Mulia ini beberapa rundingan telah diaturkan dengan stakeholders, beberapa lokasi disarankan dan memberitahu rakyat Malaysia mengenai kandungan perjanjian cooperation development dengan Korea dan Jepun. Saya harap projek pembinaan loji nuklear tidak menjadi the biggest secret and the biggest scandal ever, Tuan Yang Bertua. Isu yang keempat saya nak bangkit, Tuan Yang Bertua, ialah mengenai Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dalam ucapan Greater Democracy, Perdana Menteri sempena menyambut Hari Malaysia, beliau telah mengatakan bahawa kerajaan akan mansuhkan Akta Keselamatan Negeri. Saya hendak ucapkan tanya kepada beliau, Perdana Menteri, dan juga termasuk semua rakyat Malaysia yang selama ini telah mendesak dan kempen untuk mansuhkan ISA. Sebenarnya ini adalah kemenangan untuk semua kempen-kempen dan juga orang ramai yang telah ditangkap dan juga yang hendak campaigners seperti Suaram dan sebagainya dan juga lain-lain NGO yang telah kerja tungkus lumus untuk memansuhkan ISA. Tetapi apa yang saya khawatir ialah undang-undang baru yang akan ganti ISA masih akan kekalkan unsur-unsur yang melanggar hak asasi manusia, iaitu detention without trial, iaitu penangkapan atau penahanan tanpa bicara. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa undang-undang baru yang akan digubalkan akan mencerminkan Akta Patriot Amerika Syarikat dan juga Akta Anti Keganasan di England. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, kedua-dua akta ini memberi kuasa yang luas kepada pihak kerajaan menahan seseorang, malah menahan seseorang tanpa bicara. So saya mohon Menteri Dalam Negeri menjelaskan adakah penahanan tanpa bicara ataupun detention without trial akan dikekalkan dalam akta baru yang akan menggantikan ISA. Isu yang kelima ialah mengenai peranan kerajaan dalam menjaga dan mempromosikan keharmonian industri dan hak pekerja berkesatuan, khususnya berkenai masalah NUP dengan majikan Maybank. Tuan Yang Di-Pertua, minggu lalu semasa bahasan untuk meminda Akta Kerja tahun 55, Menteri Sumber Manusia telah mengulang beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kementerian beliau peka dengan masalah pekerja, malah hendak memperlindungi hak pekerja dan ini dijamin oleh pihak kerajaan. Tetapi Menteri Sumber Manusia senyap dalam pertikaian di antara Maybank, satu GLC, dengan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank atau NUP. Malah saya diberitahu bahawa kementerian menyokong pihak majikan Maybank. Kesatuan sekerja ini iaitu NUP menuntut hak mereka ke atas bonus prestasi untuk 8 bulan yang belum dibayar. Tetapi majikan Maybank telah bertindak untuk menubuhkan Kesatuan Sekerja Dalaman atau in-house union supaya kekuatan NUP boleh dipecahkan dan desakan untuk bonus diketepikan. Pada 3 Januari 2011, tindakan Maybank untuk menubuhkan Kesatuan Dalaman direstui oleh Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja di Kementerian Sumber Manusia. Dan Kesatuan Dalaman yang dipanggil Maybank Non-Executive Union telah ditubuhkan secara sah. Apa yang mengejutkan dalam tindakan membentuk Bank Non-Executive Union ialah Kesatuan In-House mewakili kategori pekerja yang sudah pun diwakili oleh NUP sejak tahun 1960 di Maybank. Apabila ahli-ahli NUP berjumpa dengan Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja, alasan beliau untuk mendaftar Kesatuan Dalaman adalah atas arahan pihak atasan. Apa yang lebih mengejutkan ialah apabila wakil-wakil NUP berjumpa dengan Encik Asri, seorang pegawai kanan dari bahagian dasar Kementerian Sumber Manusia, pejabat Menteri Sumber Manusia, beliau perlu mempromosikan Kesatuan Dalaman tersebut kerana mengikut dia, Maybank akan bayar upah serta ganjaran lebih tinggi daripada kepada Kesatuan Dalaman. Pihak NUP bersama MTUC telah berjumpa dengan Menteri Sumber Manusia pada bulan Mac 2011 untuk menjelaskan kepada beliau bagaimana tindakan Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja akan memecah belahkan sebuah kesatuan kebangsaan dan menjejaskan serta
serta perwakilan ahli-ahlinya. NIUB serta MTUC memohon pada masa itu kepada Menteri menggunakan kuasa beliau di bawah Akta Kesatuan Sekerja 59 untuk membatalkan pendaftaran kesatuan dalam Maybank yang sudah wujud, memandangkan sudah wujud satu kesatuan kebangsaan. Malangnya, sehingga hari ini, selepas 6 bulan, Menteri Sumber Manusia masih belum memberi maklum balas kepada permintaan MTUC dan juga NIUB. Pihak Maybank pula melanggari segala peruntukan undang-undang yang melindungi sesebuah kesatuan sekerja, khususnya di bawah Akta Kerja 1955. Saya diberitahu oleh pekerja-pekerja di Maybank bahawa Maybank dan juga oleh kesatuan NIUB bahawa Maybank menggunakan security guard untuk memukul pegawai-pegawai kesatuan, menggunakan polis untuk menggugat pegawai-pegawai kesatuan menjalankan tugas mereka, dan ahli-ahli NIUB dipanggil oleh polis di Bukit Aman untuk mengambil kenyataan kerana membuat aduan berkenaan tingkah laku Maybank tidak mengikuti collective agreement. Saya harap Menteri Sumber Manusia dapat menjelaskan keadaan serta menggunakan undang-undang yang sedia ada untuk memberi keadilan kepada pekerja-pekerja di NIUB, dan saya harap pekerja-pekerja di Maybank dan juga ke NIUB, dan saya harap Menteri tidak tunduk kepada desakan majikan Maybank. Isu yang berkait Tuan Yang Pertua ialah mengenai gaji minima untuk pegawai-pegawai keselamatan. Pada Januari 2011, kerajaan telah mengumumkan gaji minima untuk 100,000 pegawai keselamatan di seluruh negara. Gaji minima ini untuk kumpulan ini adalah di antara 500 hingga 700 ringgit. Saya telah menerima beberapa aduan di kawasan saya dan juga di luar daripada pegawai keselamatan bahawa majikan mereka masih belum implementasikan mekanisme gaji minima yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Saya minta Menteri menyenaraikan tindakan kerajaan untuk memastikan majikan membayar gaji minima, dan apakah pihak kerajaan dan kementerian telah menganjurkan taklimat atau mesyuarat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh majikan dan juga pekerja berkenaan. Tuan Yang Pertua, berkait dengan Retrenchment and Retraining Fund, laporan ekonomi 2011-12 menunjukkan bahawa kebanyakan sektor telah mulai mengalami pengecupan. Industri elektronik dan elektrik menggunakan lebih kurang 100,000 pekerja dan telah bermula kontrak sebanyak 4.9% dalam tempoh 7 bulan pertama 2011. Dan contraction ini akan menjadi lebih besar pada akhir tahun ini. Ini bermaksud bahawa pekerja akan mula kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Saya cadang supaya kerajaan membentuk dana pemberhentian kerja atau latihan semula atau Retrenchment and Retraining Fund untuk mengatasi kemungkinan retrenchment besar-besaran yang berlaku. Isu ke-6, Tuan Yang Pertua, ialah mengenai masalah bekas pekerja ladang Bukit Jalil. Tuan Yang Pertua, satu isu yang hangat diperbincangan di masyarakat India dan juga di media Tamil ialah mengenai masalah yang dihadapi oleh 41 keluarga yang merupakan bekas pekerja Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pekerja ini telah kerja dan tinggal di ladang ini untuk 4 generasi, iaitu lebih kurang 100 tahun. Pada tahun 1995, pekerja ini telah diberhentikan kerja tanpa pampasan dan juga perumahan alternatif. Masalah sekarang ini ialah mereka telah terima surat daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada 20 Disember 2010 untuk kosongkan kawasan perumahan mereka. Tetapi bekas pekerja ini di Bukit Jalil percaya mereka adalah bekas pekerja ladang dan berhak untuk mendapat pampasan dan perumahan. So, untuk mendapat keadilan untuk mereka, bekas pekerja ini telah memulakan kempen memperolehi 4 ekar tanah yang boleh digunakan untuk membina rumah mereka. Tuan Yang Pertua, permintaan golongan pekerja ini adalah sah. Mereka memperjuangkan hak mereka untuk rumah, the right to housing, dan keluarga mereka telah menyumbang lebih kurang 100 tahun untuk kepentingan dan keuntungan pemilik ladang dan negara. Dan oleh kerana itu, saya harap Menteri Wilayah tidak halau mereka atau merobohkan rumah mereka yang sedia ada, tetapi memberi 4 ekar tanah untuk mendirikan rumah mereka dan juga cari penyelesaian kemanusiaan demi kepentingan golongan bekas pekerja ini dan juga kepentingan warga Kuala Lumpur. Isu ke-7, Tuan Yang Pertua, berkait dengan Pelabuhan 3
ataupun cadangan pelabuhan ketiga di Port Klang. Ini kawasan saya. Baru-baru ini Lembaga Pelabuhan Klang telah mengumumkan bahawa mereka akan membina pelabuhan ketiga di Port Klang, iaitu South Point. South Point itu sebenarnya adalah di tengah-tengah North Port dan juga West Port. Dan pelabuhan yang baru ini akan dipunyai oleh pihak swasta. Tambahan pula, kerja permulaan akan bermula pada tahun depan dan projek ini menunggu keputusan Kabinet sebelum memulakan pembinaan ini. Saya mohon supaya Menteri Pengangkutan dapat menyeraikan net benefit pelabuhan ketiga di Port Klang untuk industri pelabuhan di tempat ini, memandangkan ada dua pelabuhan di kawasan itu, iaitu North Port dan juga West Ports. Saya juga cadang supaya kerajaan declassify master plan pelabuhan Port Klang demi kepentingan ketulusan. Saya juga minta Menteri Pengangkutan kemukakan viability studies dan memberi satu komitmen bahawa projek South Point itu tidak akan menjadi another Port Klang free zone. Isu ke-8, Tuan Yang Pertua, ialah mengenai perjanjian perdagangan bebas ataupun free trade zone. Tuan Yang Pertua, pada masa kini kerajaan Malaysia sedang merunding dua perjanjian perdagangan bebas, free trade agreement, satu dengan Kesatuan Eropah dan kedua dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara lain menerusi Trans-Pacific Partnership Agreement. Beberapa kritik dan pakar ekonomi telah membangkit beberapa isu berkait dengan kedua-dua perjanjian perdagangan bebas ini. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah sekarang pada masa kini mendesak Malaysia dan negara-negara lain untuk terima dan mengikut dasar mereka, khususnya intellectual property rights. Khususnya kedua-dua kuasa besar ini mahukan Malaysia dan negara-negara bangunan lain untuk mengenakan piawaian yang lebih tinggi bagi perlindungan serta pengkuatkuasaan harta intelek daripada yang dipersetujui dalam perbincangan World Trade Organization. Para pengkritik mengatakan bahawa tuntutan-tuntutan Amerika Syarikat dan Eropah adalah untuk memaksimalkan keuntungan MNC ataupun multinational corporations di negara masing-masing. Saya minta Menteri Minti untuk menyatakan dasar dan sikap kerajaan dalam menangani desakan-desakan Amerika dan European Union, dan juga minta Menteri untuk respons Malaysia, apakah respons Malaysia mengenai perubahan-perubahan dalam data exclusivity yang diminta oleh pihak Amerika dan Eropah. Dan kalau kerajaan Malaysia terima pandangan Amerika Syarikat dan tukar kriteria data exclusivity atau peraturan data exclusivity, maka ini bermaksud bahawa medicine generic ataupun generic medicine ataupun ubat-ubat generik, harga mereka akan melambung tinggi. Itu implikasi dia. Dan ini ada implikasi terhadap the right to medicine oleh rakyat Malaysia. Tuan Dipertua, akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah sudi membentuk Select Committee on Electoral Reforms. Dengan Select Committee ini, saya harap, ini harapan besar lah, pilihan raya 13 akan menjadi pilihan raya yang terbebas dan yang terbersih. Dalam konteks ini, saya minta Perdana Menteri untuk memberi satu pengakuan, satu komitmen kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa beliau hanya akan memanggil pilihan raya 13 hanya selepas cadangan Select Committee diimplementasikan. Sekian, terima kasih.